sekarang ni kita ada janjang aritmetik dan satu lagi janjang geometrik. So kita belajar janjang aritmetik dulu. So kita tengok sini. Mula-mula kita nak fahamkan apa itu janjang aritmetik. So ada contoh di sini. Kita ada 5, 9, 13. So nak tentukan sama ada setiap jujukan berikut merupakan janjang aritmetik. Caranya ialah kita tengok beza dia. So kita tengok nota di sini dulu. Beza antara sebarang dua sebutan berturutan bagi suatu janjang aritmetik ialah satu pemalar. So maksudnya kalau kita nak cari beza dia, kita perlu tolak kan. So nak cari beza, beza tu kita panggil D ya. Kita perlu tolakkan dia. Contohnya kita guna sebutan kedua, tolak sebutan pertama, kita dapat beza. Atau kita guna sebutan ketiga, tolak sebutan kedua, kita pun dapat beza juga. So beza tu mesti sama setiap masa kita guna sebutan yang berlainan untuk cari beza dia. Perlu sama. Okay, contohnya di sini. T2 tolak T1 sama dengan 9 tolak 5. Okay, so T2 ialah sebutan kedua. Sebutan kedua inilah dia, 9. Sebutan pertama ialah ini. So kita tolakkan dia untuk cari beza dan kita dapati dia sama dengan 4. Sama dengan 4 dan kita nak tentukan sekali lagi ya, kita guna sebutan ketiga tolak sebutan kedua, maksudnya 13 tolak 9, kita dapat 4 juga. So kalau kita ada beza yang sama, so maksudnya kita boleh cakap ini ialah janjang aritmetik. Okay, so T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. So ini ialah janjang aritmetik. So kita tengok contoh lagi B ni. Okay, so T2 tolak T1, T2 ialah ini 2x tambah 6. T1 ialah ni, kita perlu tolakkan mereka. So kita guna 2x tambah 6 tolak dengan x tambah 2. So mula-mula kita nak bukakan kurungan di sini. Bila kita buka kurungan, so negatif ni perlu diberi kepada kedua-dua sebutan di situ. So 2x tambah 9 ini kekal, tetapi untuk dua sebutan di belakang mereka tukar tanda dia dari positif jadi negatif. Dan selepas tu kita tolak 2x ni tolak dengan x, dapatlah x. Selepas tu 6 tolak dengan 2, kita dapat 4. Dapatlah x tambah 4. Dan kita tentukan sekali lagi dengan menggunakan T3. Inilah T3 tolak dengan T2. Okay, so kita guna 4x tambah 10 tolak dengan 2x tambah 6. Buka kurungan. Ini jadi negatif. Negatif 2x tolak 6. Dan selepas tu kita guna 4x tolak 2x, dapatlah 2x. 10 tolak 6 kita dapat 4. Dan kita dapati dia tak sama. Ini bila kita tolak, kita dapat x tambah 4. Ini bila kita tolak, kita dapat 2x tambah 4. Tak sama. Dia bukan satu pemalar. So beza sepatutnya pemalar. So dia bukan pemalar. So maksudnya dia bukan janjang aritmetik. So kita buat macam ni. Kita perlu tuliskan T2 tolak T1 tak sama dengan T3 tolak T2. So, bukan janjang aritmetik. Ya.
Ya, ada soalan? Kalau tulis JA pun tak apa ke? Sepatutnya tulis No. ayat penuh, ayat penuh, janjang Okay. aritmetik. Ya, so janjang aritmetik untuk keselamatan. So ini janjang Okay. JA ni nanti takut pemeriksa tak terima. So kita mengambil risiko. So tulis janjang aritmetik lebih baik. Okay. So Okay. kalau kamu tengok soalan di sini dia guna JA, tak apalah. So kita guna JA lah. So kalau Okay. soalan tu tak guna JA, janganlah guna JA, nanti tidak diterima pula. Okay. So kita nak selamat. Okay. Ya. So kita teruskan. Soalan 1, 2, 3 ni kamu boleh cuba. Nanti kita tengok lagi. Bahagian B pula. Tentukan beza sepunya D. Beza sepunya D ya. So apa tu beza sepunya? Tadi kita sudah bincang. Inilah dia. Beza sepunya di sini. Beza sepunya ialah T2 tolak T1 dapatlah beza. T3 tolak T2 dapat juga beza. So ini kita panggil beza sepunya. Okay. So kita tengok lagi. Tentukan beza sepunya D bagi setiap janjang aritmetik berikut. Okay, so kita tengok contoh di sini. Nak cari beza sepunya, kita guna T2 tolak T1, kita dapat 20 tolak 8, dapatlah 12. Itulah beza sepunya. Okay. So ini T2 tolak T1, 1.0 tolak 2.5 dapat negatif 1.5. Itulah beza sepunya. Okay. So kita boleh tengok nota di sini. Beza antara sebarang dua sebutan berturutan bagi suatu janjang aritmetik dinamakan beza sepunya. Secara umum, beza sepunya kita ada formula macam ini ya. Tn tolak Tn tolak 1. Itulah formula untuk beza sepunya. Okay. So kena tolak lah. Tak semestinya kita ambil T2 tolak T1 lah. Boleh ambil T3 tolak T2. Boleh juga. Okay. So untuk dapatkan beza sepunya. Surat ini pula bahagian C. Okay. So soalan dia, diberi sebutan pertama A dan beza sepunya D. Senaraikan 5 sebutan pertama bagi setiap JA berikut. So dia beri kita A. A itu sebutan pertama T1. Inilah dia sebutan pertama. Dan dia beri kita D. Kalau dia beri D sebagai 5 kan. So apa yang kita perlu buat ialah kita tambah D. Okay. Untuk dapatkan sebutan seterusnya. So contohnya sebutan pertama A. Sebutan kedua A tambah dengan D. Sebutan ketiga tambah D lagi jadi 2D. Tambah D lagi jadi 3D. Tambah D lagi jadi 4D. So itu cara kita menghasilkan sebutan dalam janjang aritmetik. Okay. So inilah contoh dia. Negatif 16 tambah dengan D dapat ini. Tambah D lagi dapat ini. Tambah D lagi dapat ini. Dan tambah D lagi dapatlah 4. Okay. So satu lagi contoh. A itu sebutan pertama negatif 8. Dan kita ada D sebagai negatif 3. So maksudnya kita perlu tambah dengan negatif 3. So dapatlah tambah dengan negatif 3 sebenarnya tolak 3 lah. So negatif 8 tolak 3 dapatlah negatif 11. Tolak 3 lagi dapatlah negatif 14. Tolak 3 lagi dapatlah negatif 17. Dan kita nak satu lagi sebutan. Kita nak 5 sebutan. So tambah
kita sudah tahu sampai sekarang kan, kita sudah tahu apa itu A, sebutan pertama, dan apa itu D, beza sepunya. Dan cara kita nak menghasilkan sebutan dalam jenjang aritmetik, A tambah D, A tambah 2D, A tambah 3D, dan seterusnya. So, kita boleh nampak sesuatu. Ini T1 kan, ini T2, ini T3, ini T4, sebutan keempat, ini sebutan kelima. Dan kalau saya nak tahu sebutan ke-6, so A tambah 5D. Sebutan ke-7, A tambah 6D. So, ada sesuatu hubungan di sini lah. Hubungan dia, kamu akan dapati, kalau sini 7, sini 6. Kalau sini 6, sini 5. 5, sini 4. 4, 3. 3, 2. 2, 1. 1, kosong. Tak ada apa-apa di situ. So, secara umum, saya boleh cakap, secara umum, kalau kita nak cari sebutan N kan, kita guna A tambah N tolak 1D. So, itu formula kita. So, maksudnya kalau sini N tolak 1. Seperti apa yang kita bincang tadi. Sini 7, sini 6. 1 unit lebih kecil. So, sini N, sini 1 unit lebih kecil. N tolak 1. So, kita ada formula Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Ini formula untuk cari sebutan ke N. So, kita teruskan. D pula. Cari nilai-nilai X, Y, dan Z bagi setiap jenjang aritmetik berikut. So, kita ada 4, 7, X, Y, Z. So, mula-mula kita nak carikan D dulu. Kita guna T2 tolak T1. 7 tolak 4, dapatlah 3. Dapat 3. Dan kita tahu dari sini, kita perlu tambah D tambah D dan tambah D untuk cari sebutan seterusnya. So, D kita 3. So, kita guna 7 ni, tambah 3, dapatlah X. 7 tambah 3, 10. Okay, 7 tambah 3. Bila dapat 10, ini 10. Kita guna 10 tambah 3, dapatlah 13. 13 tambah 3, dapatlah 16. So, itu cara untuk cari sebutan seterusnya. So, contoh di sini pula. Kalau kita ada keadaan macam ni, di mana kita ada 12 di sini, ini X macam tak tahu, lepas tu dia beri 4 pula. Okay. So, kalau macam tu, cara nak buat, ada beberapa cara. Cara pertama yang saya dapat fikirkan ialah fikir terus. Saya nak dapat 12, lepas tu tolak sesuatu dapat ini, tolak sesuatu dapat ini. So, ini X ni macam terletak di antara, terletak di tengah-tengah 12 dan 4. Terletak di tengah-tengah. Maksudnya, X ni sebenarnya 12, 8 lah. Kita tambahkan kedua-dua tu, lepas tu bahagi 2, dapatlah 8. So, fikir terus. So, fikir terus pun boleh sebenarnya. So, sekarang kita dapat 12, 8, 4, Y, dan Z. Dan sekarang kita boleh nampak D. D ialah 8 tolak 12, negatif 4. Dan kita perlu tolak negatif 4 untuk dapatkan Y. Tolak negatif, tolak 4, tolak 4 lagi. So, kalau macam tu, Y ialah
sini 35 lebih jauh daripada 11. So, ada 3 sebutan di tengah-tengah. So, ada banyak cara untuk buat ni. Salah satu cara ialah kalau saya ambil ini dan ambil ini, saya bahagi 2 macam ni. Tambah dan bahagi 2, saya akan dapat nilai Y ni di tengah-tengah. Okay. So, dia macam purata lah. So, ini tambah ini bagi 2 dapat yang tengah-tengah ni. So, ini pun sama. Ini tambah ni bagi 2 dapatlah nilai di tengah-tengah tu. Y ialah 11 tambah 35 bagi dengan 2. So, 46 bagi 2 dapatlah 23. Dapatlah Y. So, sekarang kita ada 11 X 23 Z 35. Dan kita boleh guna cara yang sama untuk cari X. Cari X 11 tambah 23 bagi 2 34 bagi 2 dapatlah 17. Nah, cari Z pula cara yang sama. Kita ambil jiran dia 23 dan 35, tambahkan mereka dan bagi 2 dapat 58 bagi 2 29. Dan kita dapat 11 dalam cek saja 17. Lepas tu Y tu 23, Z tu 29, akhir sekali 35. So, kita tahu ini tambah 6, ini pun tambah 6, tambah 6 dan tambah 6. So, maksudnya kita sudah betul. Okay? So, itulah caranya. Okay, kita tengok bahagian E pula. Bahagian E diberi 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang aritmetik. 3 sebutan berturutan. So, maksudnya sebutan pertama, sebutan kedua dan sebutan ketiga. Cari nilai Y dan 3 sebutan bagi janjang aritmetik itu. Nyatakan beza sepunya di janjang aritmetik itu. Okay, so caranya kita boleh buat macam ni. Kita tengok nota di sini lah. Jika X, Y dan Z ialah 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang aritmetik, maka Y tolak X, maksudnya ini tolak ini ya. Sebutan kedua tolak sebutan pertama ni beza sepunya lah. So, ini beza sepunya. Sama dengan Z tolak Y. Z tolak Y pun beza sepunya. So, oleh sebab itu mereka sama. Sebab ini bila kita tolak, kita dapat D. Ini bila kita tolak, kita dapat D juga. Dan kita ringkaskan hubungan ini. Tolak Y ni pindah ke sini, jadi 2Y. Tolak X tu pindah ke sana, jadi tambah X. X tambah dengan Z. Dan bahagi 2. So, kita dapat ini. Ini ialah, Y ni ialah mean arithmetic bagi X dan Z. So, mean arithmetic ni tadi saya pun sudah guna. Ini tambah ini bagi 2 dapat yang tengah-tengah ni. So, sudah guna tadi. So, sekarang kita boleh guna sekali lagi untuk soalan ni. Untuk soalan ni ya. So, nak guna mean arithmetic pun boleh. Nak guna cara beza sepunya pun boleh. So, katakan saya dah guna beza sepunya. Maksudnya ini tolak ini sama dengan beza sepunya. Ini tolak ini sama dengan beza sepunya sekali lagi. So, oleh sebab itu kita boleh samakan 2Y tambah 3 tolak dengan Y tolak 6. Ini beza sepunya. Sama dengan 4Y tolak 1 tolak dengan 3Y tambah 3. Macam tu. Okay. So, itu cara pertama. Kalau tak mau guna cara ni, cara kedua kita guna mean arithmetic. Ambil sebutan di tengah-tengah ni
dengan sebutan pertama. Inilah dia, Y tolak 6. Y tolak 6 tambah sebutan ketiga 4Y tolak 1 bagi 2. So, cara apa ni? Cara mean arithmetic lah. Inilah cara dia. Sebutan pertama tambah sebutan ketiga bagi 2. Sebutan pertama tambah sebutan ketiga bagi 2, dan kita boleh cari Y. Okay. So, cara ini atau cara ni. Ini cara pertama lah katakan. So, ini cara pertama. Okay. So, saya buatlah cara pertama ni. So, saya nak buka kurungan ni. So, tolak di sini diberi kepada ini dan ini. So, dia akan tukar tanda dia. Tukar tanda. Okay. So, ini jadi negatif, yang belakang tu jadi positif. 2Y tambah 3 tolak Y tambah 6. Ini pun sama. Kita beri kepada kedua-dua sebutan di belakang. So, sama dengan 4Y tolak 1 tolak 2Y tolak 3. Okay, sekarang kita nak ringkaskan. 2Y tolak Y dapatlah Y. Lepas tu kita ambil positif 3 tambah 6 dapatlah positif 9. Okay, sini pula 4Y tolak 2Y dapatlah 2Y. Dan nombor dia tolak 1 tolak 3 dapatlah tolak 4. Okay. Dan kita nak cari Y ni, katakan saya pindahkan Y ni ke kanan. So, dari positif Y pindah sini jadi tolak Y. So, saya dapat 2Y tolak Y. Negatif 4 ni pindah ke sebelah kiri. Dari negatif dia jadi positif. So, kita dapat 9 tambah 4, itulah 13. Sebelah kanan pula 2Y tolak Y, dapatlah Y. Y sama dengan 13. Okay, so, itulah cara pertama. Cara kedua pula sama juga sebenarnya. So, katakan saya buat di sini sebagai rujukan. Mula-mula 2 di bawah ni saya pindah sini. Ini bahagi 2. Pindah sini jadi darab 2. So, kedua-dua sebutan tu darab 2. 2Y darab 2, 4Y. 3 darab 2 jadi 6. Yang atas ni pula kita nak buka kurungan dia. Dan sebab ini tambah, so dia tak ada apa-apa pengaruh kepada dua-dua sebutan di belakang. Kalau dia tolak kan, dia akan tukar tanda. Kalau dia tambah, kekal sama. So, kita dapat Y tolak 6, 4Y tolak 1. Lepas tu, kita tambahkan Y dengan 4Y, dapatlah 5Y. Kita guna tolak 6, tolak 1, dapatlah tolak 7. So, sini sama. Lepas tu, kita bawa 4Y ni ke kanan. Jadi tolak 4Y. 5Y tolak 4Y. Kita pindahkan tolak 7 ni ke kiri. So, kamu akan dapati saya buat macam saya kumpulkan sebutan Y di satu belah, saya kumpulkan nombor di sebelah yang lain. So, tolak 7 pindah ke kiri jadi tambah 7. Dapatlah 13. Sini dapatlah Y. So, jawapan memang sama. Okay. So, cara pertama atau cara kedua, dua-dua pun boleh. Jawapan sama pada akhirnya. So, kita tengok satu lagi. Tengok B pula. B ya. Kalau B ni, kalau saya buat ni, saya guna mean arithmetic lah. So, ini tambah ni, bagi 2 dapatlah ni. Mean arithmetic.
sebutan yang ditetapkan bagi setiap janjang aritmetik berikut. Okey, so, contoh kita ada 24, 18, 12 dan seterusnya. Kita nak cari T9, TK, T2K. Okay, so nak cari sebutan-sebutan sebegini, kita boleh guna formula Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okay, kita boleh guna formula ini ya. So, nak guna formula itu, caranya kita perlu tahu A dan D dulu. So, A ialah sebutan pertama, 24. Nak cari D, kita guna sebutan kedua, 18. Tolak sebutan pertama, 24. Dapatlah negatif 6. So, ada A, ada D. Sekarang kita boleh guna formula ini pula. Okay, guna formula ni, contohnya untuk cari T9 ni, sebutan ke-9. T9. So, saya ikut formula. Mula-mula saya masukkan A. Saya masukkan A ya. A ialah 24. So, saya masukkan 24 tambah N tolak 1. N tolak 1, N ialah ni. Ini N. N di sini ya. 9. 9 tolak 1. 9 tolak 1. Lepas tu D. D ialah negatif 6. Ada D di belakang lah. Negatif 6. Negatif 6. So, kita perlu darabkan ini dengan ni. So, saya buat bahagian kurungan dulu lah. 9 tolak 1 dapatlah 8. 8 darab dengan negatif 6 dapatlah negatif 48. Okay, 24 negatif 48 negatif 24. Itu T9. Sekarang kita nak cari TK pula. TK sama saja. Kita guna formula ni. Ini jadi K. Sini pun jadi K. So, A sama 24. K tolak 1. Negatif 6. Lepas tu, kita buat bahagian belakang dulu. Perlu darab. Negatif 6 darab dengan K. Negatif 6 darab dengan negatif 1. So, maksudnya, ini darab dengan ni. Ini darab dengan ni. So, kita dapat 24 negatif 6K tambah 6. Dan okay, saya sambung di sini pula. Okay. TK sama dengan okay, saya buat nombor dulu. 24 tambah 6 jadi 30. So, saya dapat 30 tolak 6K. Itulah TK. Nak cari T2K pula. Kalau kamu mula dari formula ini, boleh juga. Ya. Cara dia, kalau kamu guna formula ni, A ialah 24. N ni sebab sini jadi 2K kan, T2K kan. Kalau sini 2K, sini pun 2K. 2K tolak 1. Lepas tu darab dengan D. Negatif 6 D dia. Okay. Saya panggil ni cara pertama. Cara pertama ni susahkan kita sebab kita nak mula sekali lagi. So, macam susah sikit. Tapi saya tuliskan ini cara pertama ni. T2K sama dengan A tambah N
rasanya lebih banyak kerja. Saya ada cara kedua di sini. Cara kedua, kita boleh guna keputusan yang kita dapat ni. Harap-harap ini tak ada masalah lah. Kalau ini sudah ada kesilapan, so dia akan mempengaruhi ini pula. So, katakan ini sudah betul ni, tak ada kesilapan. So, nak tukarkan dia ke T2K kan. So, ini jadi 2K, ini pun jadi 2K. Itulah cara dia, cara senang. Ini 2K, ini pun 2K. So, cara senang kita, cara kedua, T2K, 30 tolak 6 2K. So, tukarkan K ke 2K secara terus dan kita dapatlah dalam satu langkah kita dapat 12K. 30 tolak 12K. So, kita bandingkan dengan cara ni. Okay, kita tengok pula. Cara pertama ni. Cara pertama ni, okay, kalau saya buatkan, negatif 6 ni perlu tolak dengan ni, darab dengan kedua-dua tu. Okay, perlu darab lah. So, kita ada 24. Dan sekarang negatif 6 darab 2K dapatlah negatif 12K. Negatif 12K. Negatif 6 darab dengan negatif 1 dapatlah positif 6. Positif 6. Lepas tu 24 tambah 6 dapatlah 30. 30 tolak 12K samalah dengan cara kedua tadi. So, ada dua cara lah. Cara mana suka hati kamu lah. Kalau kamu rasa saya nak selamat, saya mulakan dari formula sekali lagi, boleh. So, nak cepat, kalau ada yakin ini tak ada silap, so tukar K ke 2K, sangat cepat. Tak cepat sangat pun sebenarnya. Ini 3 langkah, ini 2 langkah, so lebih kurang sama. Okay. So, kita tengok bahagian G pula. Bahagian G. Okay. Sekarang dia tanya soalan macam ni lah. Cari bilangan sebutan, maksudnya cari N. Cari N lah, bagi setiap janjang aritmetik berikut. So, saya tulis formula kita sekali lagi ya. Tn sama dengan A tambah N tolak 1T. Ini formula kita. Sekarang kita nak cari N di sini. Nak cari ini. Dan kita diberi Tn. Tn yang mana satu? Yang belakang sekali itu. Itulah Tn. Okay. So, inilah Tn. So, cara nak buat, kita nak guna formula ini, kita perlu tentukan A dan D dulu. Okay, so kita tengok ni lah. A ialah sebutan pertama 4, D ialah beza sepunya, ini tolak ini, 11 tolak 4. 11 tolak 4 dapatlah 7. Dan Tn tu 88. Dan sekarang kita masukkan semua maklumat di sini. Ada 3 maklumat. Ada A, ada D, ada Tn. Masukkan ke sini, sini, dan sini. So, maksudnya kita masukkan maklumat ke sini, dan ke sini. Dan kita nak cari N pula. So, Tn tu 88. A tu 4. N tak tahu. D tu 7. So, kita nak cari N. Salah satu cara ialah kita pindah semua ni satu demi satu ke sebelah kiri. Mula-mula kita pindah 4 dulu. 4 pindah ke sini. Tengok sini hubungan dia tambah. Kalau tambah, pindah situ jadi tolak. So, 88 tolak 4. Okay. So, dapatlah 80. Sebelah kiri ni 84. Okay, langkah seterusnya saya pindahkan 7. 7
7 dengan ni hubungan dia darab. Kalau hubungan darab, pindah sini jadi bahagi. So, 84 bagi 7, dapatlah 12. Okay. Lepas tu, tolak 1 ni, saya pindahkan ke sini. Tolak 1 pindah situ, jadi tambah 1. 12 tambah 1, dapatlah 13. So, dapatlah N. Inilah bilangan sebutan. Maksudnya ada 3 sebutan di sini. Ini T1, T2, T3 dan seterusnya. Ini T13. T13 lah. Okay, so kita teruskan. Bahagian H diberi 2 sebutan bagi suatu janjang aritmetik. Dia beri T6, dia bagi T9. Dia bagi 2 sebutan secara rawak. Cari sebutan pertama A dan beza sepunya D. Nak cari A dan D. Caranya guna formula yang sama. Formula yang saya maksudkan ialah Tn. Okey, so kita guna ni. Formula yang sama. Kita tengok cara kita nak gunakan formula ni. So, mula-mula saya ada T6 sama dengan 31. So, 31 saya letak di sini, di sebelah kiri. Dan A saya tak tahu. N ialah ni, yang kecil ni N, 6. 6 lah, tolak 1. D saya tak tahu. Okay, saya masukkan lah. 31 sama dengan A tambah 6 tolak 1 D. So, 31 sama dengan A tambah 5D. So, kita ada persamaan pertama ni. Katakan saya susunkan A sama dengan, saya buat macam ni lah. Saya pindahkan 5D ni ke sini. Jadi tolak 5D. 31 tolak 5D sama dengan A. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, saya ambil maklumat kedua ni. Dia beri kita 46. Saya akan letak di kiri. T9. T9 maksudnya N ialah 9. So, sini kita masuk 9 lah. So, A dan D kita belum tahu lagi. So, saya masukkan 46 sama dengan A tambah 9 tolak 1 D. 46 sama dengan A tambah 8D. Persamaan kedua. So, sekarang kita nak buat persamaan serentak. So, persamaan serentak nak buat ni, caranya kita boleh guna cara ganti. Persamaan pertama ni, ini A sama dengan ni kan. So, kita masukkan ke sini. Masukkan dan gantikan A dia. 31 tolak 5D masuk sini. So, kita buat macam ni. 1 masukkan ke 2. 46 sama dengan, so, A tu jadi 31 tolak 5D tambah 8D. Dan kita nak cari D di sini. 31 pindah ke kiri. 46 tolak 31 dapatlah 15. Sebelah kanan pula, tolak 5D tambah 8D dapatlah 3D. Dan saya sambung di sini pula. 15 bagi 3 dapatlah D. 5 sama dengan D. D ialah 5. Kita nak cari A pula. Nak cari A, kita guna persamaan 1.
rasanya lebih senang sebab dia sudah disusun dengan baik. So, nak cari A ganti D di sini dan kirakan dapatlah A. So, 5 masuk ke sini. 31 tolak 5 kali dengan 5 sama dengan A. 31 tolak 25 sama dengan A. A ialah 6. Dapatlah. So, dia nak kita buat persamaan serentak. Persamaan serentak. Okay. So, ini pula bahagian I. Bahagian I. Selesaikan masalah berikut yang melibatkan Tn bagi suatu janjang aritmetik. So, kalau dia cakap Tn, maksudnya kita nak guna formula yang sama. Inilah dia. Tetapi dia ada banyak keadaan. So, dia boleh tanya dengan banyak cara. So, katakan saya tunjuk satu contoh di sini. A pula. So, A ni diberi janjang aritmetik 9, 13.5 dan 18. Tentukan sama ada 127.5 ialah satu sebutan bagi janjang ini. Caranya, kita anggap ini sebagai salah satu sebutan. Kita letak di sini. Kita masukkan A dan D dan kita cari N. Kita cari N lah. Kalau N, kamu perlu tahu N ialah bilangan sebutan lah. So, kalau N ni kita dapat satu integer, maksudnya satu nombor yang tak ada tempat perpuluhan. Kalau kita dapat integer, maksudnya ini ialah salah satu sebutan. Kalau kita dapat N ni sebagai satu nombor dengan titik perpuluhan, maksudnya dia bukan salah satu sebutan di janjang ni. Okay, kita nak cari N dia. N tu mesti integer. So, kita tengok caranya. Kita ambil 127.5 sebagai Tn. A ialah sebutan pertama, 9. D ialah beza sepunya, kita tolak. 13.5 tolak 9 dapat 4.5. So, kita ada 3 maklumat di sini dan kita masukkan ke dalam formula yang saya tuliskan di sini. So, ada Tn masuk sini, ada A masuk sini, ada D 4.5 masuk sini, cari N. So, kita buat di sini. So, A 9, D 4.5, dan kita nak cari N kan. Kita pindahkan ini ke sebelah kiri dulu. 127.5 tolak 9. Kita saya guna calculator. 127.5 tolak 9, kita dapat 118.5. Okay. Angka seterusnya ini dan ini darab. So, saya pindah 4.5 ke sini, dia jadi bahagi. So, 118.5 bahagi 4.5, saya dapat 79/3. Tolak 1 pindah ke kiri, jadi tambah 1. 79/3 tambah 1 dapatlah 82/3. So, kalau kita dapat N sebagai 80/3, maksudnya 27.33, dia bukan satu integer. So, maksudnya 1
127.5 bukan sebutan. Kita perlu dapat nombor yang cantik seperti katakan kita dapat tepat 27. So kita cakap dia ialah sebutan bagi janjang. Janjang ini. So ini 127.5 bukan sebutan bagi janjang itu. Okay, so kita perlu dapat nombor yang cantik. So kita tengok B pula. Diberi janjang aritmetik 5, 12 dan 19, tentukan sebutan pertama yang melebihi 250. Melebihi ya. So melebihi maksudnya, melebihi ni maksudnya macam ni lah. Melebihi 250. So kita guna tanda ni melebihi 250. So sebutan pertama yang melebihi 250. Saya buat TN pula. Saya buat TN macam ni dan saya nak cari N pula. Nak cari N. So saya sudah tahu A5. D pun saya sudah tahu. Saya tolak saja. 12 tolak 5 dapatlah 7. Itulah D. Dan kita nak selesaikan ketaksamaan ini. Okay, so caranya guna formula yang sama. Formula ni, so kita letak A dulu. 5 tambah dengan N tolak 1 darab dengan D lebih besar daripada 250. Dan kita cari N. Kita cari N lah. So 5 pindah ke sini, tolak 5. So kita dapat 4 N tolak 1 darab 7. So 250 tolak 5 245. Dan sekarang kita pindahkan 7 bagi 7. 245 bagi 7 dapat 35. Dapat 35. Tolak 1 kita pindah ke sini, tambah 1. 35 tambah 1 jadi 36. So kita dapat N lebih besar daripada 36. Maksudnya N ialah 37. 37 So kita tak boleh ambil 36 sebab ketaksamaan kita memberitahu kita dia lebih besar daripada 36. So 37 ialah jawapannya. Okay, so kalau katakan kamu dapat N lebih besar daripada 36.2, katakan 36.2, kita ambil 37 juga. So kita perlu ambil integer yang lebih besar daripada ini. Okay, lebih besar daripada ini ya. So 37. So kita okay, ini lebih kurang sama lah. Untuk ni ya, saya bincang sedikit cara kita nak mulakan. Tentukan sebutan negatif pertama. Sebutan negatif maksudnya dia kurang daripada kosong. Kurang daripada kosong So dia lebih kurang sama dengan soalan B ni. Lebih kurang sama, tetapi dia lebih kecil daripada kosong. Kita buat macam ni. N lebih kecil daripada kosong. A sama 172. D kena tolak 160. Ini tolak dengan 172. Dapatlah negatif 12. Ada A, ada D. Lepas tu kita
masukkan A dan D ni ke dalam Tn ikut formula macam ni. Lepas tu selesaikan dan carilah N. So, lebih kurang sama dengan ni ya. Tetapi dia cakap negatif. Kita guna lebih kecil daripada kosong. So, katakan saya selesaikan dia. So, sekejap saja ni. 172 tambah dengan N tolak 1 negatif 12 lebih kecil daripada kosong. So, mula-mula kita pindahkan ini 172 pindah ke sebelah kanan. Ini hubungan dia tambah. Pindah ke situ jadi tolak. N tolak 1 negatif 12 tolak 172. Okay. So, ketaksamaan ini ada satu ciri-ciri yang kamu perlu ingat. Bila kita pindah nombor di mana dia tambah, kita pindah sini dia jadi tolak, dari tambah jadi tolak, ini tak perlu tukar. Tengok sini tak tukar. Tetapi kalau kita pindah nombor negatif ke sebelah yang lain dengan cara darab atau bahagi, ini perlu pindah, perlu tukar. Ini perlu tukar dari lebih kecil jadi lebih besar. Okay. So, maksudnya bila kita darab atau bahagi dengan nombor negatif, ketaksamaan akan tukar. Kalau dia macam ni, tukar ke macam tu. Kalau dia macam tu, tukar ke macam ini. Kalau dia macam ni, tukar ke macam ni. Kalau dia macam ni, tukar ke macam tu. Okay, dia akan tukar kalau kita bahagi dengan nombor negatif. So, inilah dia. Negatif 12 ni tadi tak tukar sebab dia tolak, bukan darab bahagi. Okay, ini hubungan dia darab. So, sekarang kita nak pindah negatif 12 ke sini. Kita bahagi dengan negatif 12. Bahagi dengan nombor negatif. So, ketaksamaan akan tukar. Okay, so, satu lagi ciri-cirinya, kalau kita ada hubungan tambah di sini, pindah sini jadi tolak. Kalau dia hubungan dia darab, kita pindah sini jadi bahagi kan. So, ini tak tukar. Jangan tukar ke positif 12. Dia kekal negatif 12. Dia jadi bahagi, tapi bahagi dengan negatif 12. Dan tolak 1. Tukar ni dari lebih kecil jadi lebih besar. Dari 172 bahagi dengan negatif 12. Sudah tukar tu ketaksamaan tu. Kita guna kalkulator. Dapat 14.33. Lepas tu ini tolak 1 pindah situ jadi tambah 1. Tambah 1 bukan darab bahagi, tak perlu tukar apa-apa. So, lebih besar tu kekal. So, tolak 1 pindah 1, pindah sini jadi tambah 1. 14.33 tambah 1 jadi 15.33. So, kalau dia cakap N lebih besar daripada 15.33, kita perlu ambil